Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Sebelum saya meneruskan perbincangan, terlebih dahulu untuk maklum hari ini sore tak apa tu balik. Kau tak payah katanya Bona 2-3 hari. Boleh berhadap jelas tak? Masa Malaysia. Hari ni guna bahasa Malaysia. Sebab sakit ke ni. Sambungan perbincangan pada pagi ni masih bab yang ke-20. Kalau kitab saya ni 218. Bab yang ke-20. Masih lagi bab. Bab yang ke-20, iaitu sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadat kepada Allah di sisi kubur orang saleh. Maka bagaimana jikalau orang saleh itu disembah? Ini bukan isu niat, isu perbuatan zahir. Dia niat sembah ke tidak, kita tak bincang tu. Kita nak bincang perbuatan zahir seseorang itu melakukan ibadat di kubur. Niat dia macam mana, atau kita tak tahu. Kita hanya mengambil kira perbuatan zahir. Itu perbincangan. Jadi sebagai sambungan di bawah faedah, kalau muka kitab saya muka surat 225. Sama mungkin setengah nuskah itu berbeza. Perbincangannya di bawah tajuk faedah. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid, yakni sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya wal ladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup ketika terjadinya kiamat, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat. Baik, cuba kita tengok syarah dulu, kemudian anda kena buat sedikit tambahan maklumat. Sebab takut kita faham, takut salah faham. Takkanlah kerana dia sempat dengan kiamat dia jadi sejelek-jelek manusia. Sedangkan kiamat tu tidak salah dia berlaku kiamat. Iyalah kalau kira gitu. Tidak gitu. Tak, kita faham gitu. Dia hidup di akhir zaman. Masa kiamat berlaku dia ada. Tiba-tiba Nabi kata itulah sejelek-jelek manusia. Iya gitu. Kena sabar gitu. Dia ada maksud dia ni. Cuba tengok syarah hadis ni. Sebab sini dia tak tumpu pada makna tu. Sebab dia tumpu pada makna yang bahagian kedua adalah hadis. Bahagian pertama dia tak tumpu sebab bukan maksud itu. Hadis ni diletak di bawah tajuk ni. Tapi kalau tak biasa dengan hadis, jadi tak faham, silap faham. Baik, cuba tengok syarah dulu, kemudian kita bincang sedikit hadis ni. Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang ditegakkan hari kiamat atas mereka, sedangkan mereka masih hidup. Nabi kata mereka itu adalah manusia paling jelek, paling hina lah maksudnya, paling teruk. Bahkan termasuk manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang mengerjakan salat di sisi kubur atau salat menghadap pada kubur dan membangun kubah di atas kubur. Ini merupakan peringatan kepada umatnya agar tidak melakukan hal itu terhadap perkuburan Nabi, terhadap kubur Nabi mereka dan orang-orang saleh dari karangan mereka, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang yang paling jelek itu. Maksud dia begini, sebelum kita pergi pada faedah
atau kesimpulan hadis ini, pertama sekali, aku kiamat, orang panggil kiamat hak akhir. Jika kita kata berlaku gempa, langit runtuh, gunung ganang berterbangan di udara, dipusat oleh angin kemudian jadi debu hilang. Pada waktu itu, mana kiamat kira-kiranya berakhir di dunia tu. Ada masa tu orang Islam tak ada dah. Sebab dalam riwayat banyak sebut gitu. Sehingga sebelum berlaku kiamat yang dimaksudkan dalam hadis ni, Allah hantar satu angin seperti nasi musabah kan? Seperti bayu pagi. Angin ni slow ya, betul sejuk rasa. Tapi bila masuk dalam hidung orang beriman, mati orang beriman. Hal ini berlaku antara sebelum kiamat ni lah. Maknanya pada waktu itu orang Islam ni dimatikan lebih awal. Jadi hak ada pada waktu tu orang kafir saja. Itu maksudnya. Jadi mana jelek itu bukan kerana mereka sempat dengan kiamat itu, tidak. Ayatnya orang yang ada pada waktu itu, itulah watak-wataknya. Yang ni orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan sebagainya. Orang beriman matilah. Atau ada sebut dalam hadis. Itu maksudnya. Sebab itulah sahabat Nabi berdoa, janganlah kami sempat dengan kiamat. Abu Hurairah misalnya berdoa, ya Allah, maknanya jangan kau jadikan aku ni mana berada pada ketika berlakunya kiamat. Noyak takut pada hanya memang tak ada pun. Tapi doa tu minta Allah lindungi. Baik, itu maksudnya. Takut tak payah berlaku. Mana memang masa ni manusia ada ni, masa memang kafir. Memang sudah jelek dah. Dan itu merupakan satu bentuk azab juga mengikut ulama. Orang yang berada ketika kita kata langit runtuh, bumi pecah, berlaku suara yang kuat sehingga mengalir darah daripada telinga, bunyi gempa tu sehingga mati setengah-setengah ni. Pada waktu itu, orang yang berada pada waktu itu merupakan nau'um minal azab. Ulama kata semacam azab juga. Sebelum azab kubur, sebelum azab di hari akhirat, itu nau'um minal azab, semacam azab juga. Baik. Kemudian kita bincanglah, sebab hak dia bincang selepas ni, dia bincang fokus kepada orang yang melakukan ibadat di kubur. Apa maksudnya? Apakah solat, baca Quran, ibadat? Kau lagu mana maksudnya? Ataupun makna melakukan ibadat di kubur ni dengan makna yang agak luas juga. Kita tengok kan. Yang pertama, mukjizat Nabi SAW, iaitu terjadinya pembangunan masjid di kubur-kubur sesuai dengan apa yang Nabi sebut pada zaman Nabi. Tak berlaku lagi. Mula buat kubur tepi masjid, dalam masjid dibangunkan binaan pada kubur sehingga ada buat bangunan, ada kubur. Kalau kubur Berelwi di India kan, atau kubur Syiah ke, dia buat kubur dia, kita sekali tengok ingat masjid. Tengok kubur Khomeini tu besar, kawasan luar, kubur dia selalu mah comel. Sekali kita tengok nampak macam masjid, sebenarnya tidak. Saya pun tak pernah pergi tengok dalam internet. Mula-mula saya dengar tentang Berelwi ni, Maulana sebut masa ngaji dengan dia mula-mula dia sebut kan pengalaman dia duduk India, Pakistan. Berelwi ni kubur dia tu memang comel pada masjid. Kubur tu penuh dengan bunga, ada aircon. Bukan nak hidup lama, panas bukan ni. Kenapa aircon? Jadi itulah kan. Jadi masa Nabi sebut ni mana ada lagi, tak berlaku sampai Nabi. Ini termasuk mukjizat. Mukjizat ni dari dua sudut sini. Pertama sekali Nabi tahu dulu pernah dah berlaku gitu. Nabi tahu. Padahal tak ada siapa ayat. Ini dia panggil ilmu wahyu. Yang kedua, akan berlaku pula pada umat dia gini. Walaupun zaman dia tak berlaku, memang berlaku semua. Selepas 300 tahun untuk berlaku. Hebat. Zaman kita ni pun. Zaman kita. Kalau di Gua Musa itu ada kubur dekat dengan mihrab. Tak ada kubur dalam masjid. Tak segi. Anak dia ambil gambar tu. Anak minta Tok Siok bukan untuk kita nak tengok. Kubur biasa ni ada batu nisan. Katanya kubur perempuan pemilik tanah dia punya masjid.
Perempuan ni kira perempuan yang berpengaruh di situ dulu. Kena bunuh dia. Tak tahu, enggak perawi dia tu siap, tak tahu lah mana. Dia royak kita nak dengar ya. Kita pun tak reti nak siasat pakai lagu. Dia royak. Lama. Betul-betul ngadak dengan dia kira tak silap anak lebih ke 3 saf dengan tempat email. Betul-betul ngadak mihrab tu. Kalau mengikut ulama kita sepatut kena pindah kubur dalam fiqh Syafi'i kita. Tak amal Syafi'i situ kan. Sah. Dia terang dah tak sah tu. Tak boleh. Tak sah tu dia kena pindah kubur. Patut kena itu semula muka tak sah kena kali mula. Baik. Ini mukjizat ni dari 2 sudut seperti yang saya sebut tadi. Pertamanya, Nabi tahu cerita orang dulu ada buat gini, dan Nabi tahu juga dengan yakin akan berlaku juga fitnah ini terhadap umat dia. Akan berlaku pula. Baik, yang kedua. Haram menjadikan kubur sebagai masjid. Tak kiralah membangunkan masjid di kubur ataupun solat di kubur, walaupun tanpa ada bangunan, solat di tanah gitu ya. Kecuali sembahyang jenazah atau tak mengikut orang. Tak tu, lain tak ni. Setengah orang pergi kubur dia sembahyang macam tahiyat kubur pula. Bukan tahiyat masjid. Anda tengok. Enggak kubur tu kenali tu lalu anak pergi sekolah. Kita lalu kita memang jumpa, cuma kita tak tahu kak. Enggak tak ada kubur lama, dia pergi duduk sembahyang, rokok kak. Anda jumpa semua. Tu. Kalau lah ni lagi berat lah. Bukan sekadar itu lebih pada tu lah. Baik. Kerana masjid itu adalah istilah yang digunakan untuk tempat sujud walaupun tanpa bangunan. Kalimah min sin jim dal itu masjid itu maknanya tempat sujud. Istilah masjid ni bukti tak semestinya tempat tu kena ada bangunan baru panggil masjid. Masjid mana tempat sujud. Tempat sujud. Kubur tak boleh. Lain tak apa. Antara kelebihan umat Nabi ju'ilat liyal ard masajidah. Nabi kata semua tanah di muka dunia ni jadi tempat kecuali masjid tadi ataupun tempat-tempat najis tak boleh hal tu. Tapi asalnya boleh, tapi kubur tak boleh. Maknanya kubur ni terkecuali daripada hadis tadi. Tak boleh. Misalnya kita nak mayat bawah tu tepi jalan, asalkan tak ada nampak bersih, boleh mana-mana. Boleh. Jalan pun tak apa. Mama kata putih mayat tengah jalan, dalam jalan lagi tengah jalan. Kita kata jangan ni. Mayat tepi. Tapi ya lah, boleh nak ayat boleh. Apa? Sebab tanah, bumi, kecuali masjid. Sebab ni dia bagi. Jadi huraian nombor 3 ni ada sebab ni. Kita tak perlu panjang sini ya. Yang nombor 2 tadi lah. Jadi nombor 3, cuba tengok nombor 3. Orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, mereka itu termasuk seburuk-buruk manusia. Min syirarin nas. Seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia tu dalam istilah ulama, dia panggil kata ancaman tu. Dia panggil kata ancaman. Jadi bila diancam, makna tersenara dalam agama sebagai syirarun nas, maknanya perbuatan yang haram. Itu di segi kaedah fiqh. Kaedah fiqh tadi kita kata makruh. Makruh. Mana sebut syirarun nas? Lepas ni ada pula laknatullahi man ja'alaku. Laknatullahi ala man ja'ala qabra anbiya'ihim masajid. Nah, maknanya Allah melaknat orang yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Dah kalau kubur Nabi tak lepas tu kubur kan lagi lah tak boleh. Hak Nabi tu kalau kira kalau lebih boleh kata nak patut boleh Nabi lah. Muka dia lebih. Tak boleh. Kalau lebih pun tak boleh. Saka tak lebih. Baik. Kenapa dikatakan syirarun nas, seburuk-buruk makhluk manusia? Kerana mereka membuat suatu wasilah yang boleh menyampaikan kepada syirik. Sarana tu wasilah lah. Mana sesuatu yang boleh menyampaikan kepada syirik. Walaupun mungkin tak syirik selalu, tapi situlah destinasi dia. Kena beringat benar dengan kubur ni.
Bapa gitu. Sini dia tak sebut lah. Kalau kita tengok dalam setengah kitab dia kata sebab kubur ni dia berkait dengan nostalgia, dia berkait dengan perasaan, dia berkait dengan mahbub orang yang disayangi. Banyak dia berkait dengan orang-orang yang kedudukan tinggi. Di situ dia ada bersifat perasaan, emosi. Gila jerit berkubur sampai jahiliah dulu. Gila kubur dia jerit kata kepala kamu. Nah, tu. Lepas tu kalau kubur wali kan, zaman tu dia pergi minta hajat berlaku dah zaman jahiliah. Memang berlaku dah. Selepas ni dia bagi penjelasan lebih detail. Sebab ni dia panjang sikit ni. Ni dia panjang sikit part ni. Sebab ni masalah sepanjang zaman. Ini masalah sepanjang zaman. Selagi dunia ada akan ada ni. Sebab ni ujian untuk kita. Pengikut-pengikut sunnah. Tak tahulah kena fikir eh. Kadang-kadang kalau tengok dalam internet tu anak jadi bahasa kadang-kadang kita jadi lemah semangat juga. Siapa kubur, siapa 20,000 duk kubur dalam video di Indonesia. Kita tengok ke istimewa kau. Tu nak lagu mana? Majlis sambutan maulid Nabi maulid tidak Nabi penuh. Beratus-ratus ribu. Stadium tak muat. Dia tak buat di stadium, stadium. Dia buat di pada luar. Lepas tu di tepi-tepi rumah orang penuh jam di Indonesia. Anda dah tengok pentah dia sahaja dia buat tu hanya mungkin beratus ribu kosnya. Jadi tempat kita ni pun nampaknya sudah sampar. Selama muka kita ni. Yang keempat, cuba tengok. Hadis ini mengandungi peringatan daripada syirik dan berbagai hal yang boleh mengantar pada syirik. Maknanya amalan yang berkait dengan kubur ni salah satu sebab yang boleh menyebabkan syirik kalau tak ikut sunnah. Sebab tu selepas ni dia akan sebut sunnah Nabi yang gini. Selain daripada hal tu tak betul semua. Kalau kita nak catch mudah, kita tak berani nak kata syirik. Tak apa. Sesiapa yang melakukan perbuatan yang berkait dengan kubur, bila pergi kubur tak serupa dengan Nabi, hal tu kita kira salah dan haram. Tak salah, tak syirik, tak apa. Tapi kita kata tak berani, hukum mana pun dia haram. Kena berhati-hati. Yang kelima, kiamat tegak atas seburuk-buruk. Subhanallah sebut sana, masa berlaku kiamat tu orang ada tu orang jenis kafir-kafir berlaku. Kiamat tidak akan tegak, mati tegak ni bahasa dia. Makna kiamat tidak akan berlaku ketika orang beriman ada. Itu maksudnya. Makna kiamat tidak berlaku. Kiamat sini maksudnya pemusnahan alam ni secara total. Sebagai isyarat kepada nak berlaku akhirat selepas itu. Hal ni hanya berlaku pada orang kafir sahaja. Tidak pada orang Islam. Baik, penjelasan. Huraian lebih detail maksudnya. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata dalam kitab Tahdzibus Sajid yang mungkin boleh difahami dari menjadikan kubur sebagai masjid itu 3 maksud. Dan sebenarnya kalau dia sebut, ulama kita sebut dah, yang ini marah dia tulis ayat. Dia kata makna maksud menjadikan kubur sebagai masjid ini 3 perkara. Yang pertama, salat di atas kubur. Yang ini sujud di atas kubur. Hak ni ulama kata sujud atas kubur ni, tanah kubur kau ke atas kubur tu. Pendapat yang mengatakan hak atas kubur tu semua kata tak boleh. Hak khilafnya kata tepi. Tepi tu maknanya boleh ke? Tak boleh juga. Cuma hak hukum hak paling beratnya semaya betul-betul atas kubur. Tepi tu hak tidak kubur dia panggil tanah kubur. Kalau ni kata tanah kubur dia pagar, tak boleh. Nak main-main luar. Itu lebih baik daripada apa? Sebab Nabi lari apa? Nabi tak kata atas kubur tu masuk kubur orang tu. Kubur ni maknanya perkuburan, makbarah. Maknanya termasuk tanah kubur. Walaupun tidak di tanah lagi orang situ. Rizak baru tak boleh tu. Sebab dia itu makbarah. Salat di atas kubur, yang ni sujud. Kecuali salat jenazah. Itu lain cerita. Itu ulama benarkan. Sebab ada riwayat. Tak apa tu. Yang kedua, maksud menjadikan kubur sebagai masjid, sujud menghadap kubur. Dia mayan luar, tapi dia menghadap kubur. Mana tidak menghadap kiblat. Sebab tu setengah ulama dia kata kalau menghadap kubur kena letak sutra. Ada juga yang kata gitu.
Kita kata pagar tu seterah dah. Tak apalah. Nak ayahnya bimbang takut ni. Takut terganggu hati. Boleh jadi kita tak apa sebab kita tak pernah kena penyakit ini. Tetapi sahabat Nabi dia pernah hidup sampai jahiliah. Dia pernah buat bagai-bagai lagu tu. Jadi bila masuk Islam dia tak hilang 100% lalu. Dia mesti melalui proses masa pendidikan. Sebab tu mereka awal Nabi kemah. Enggak, kalau sampai kita lah ni wajib kemah lah ni. Kalau tak kemah lah ni adalah sebab pelonggar tu ramah. Tahu pelonggar? Ramah. Jadi kena kemah. Hak ni lah sepatutnya orang panggil khuruj anil khilaf tu awla, keluar daripada khilaf lebih utama sebab ni khilaf bab syirik. Kalau pekoh tu keluar daripada khilaf tu bab lain, tidak bab syirik. Tu ada molek keluar daripada khilaf. Gitulah. Ni molek kita pakai pendapat. Iyalah memang tak boleh pun tak. Sebab ada orang kata, ada setengah ulama kata boleh. Sebab itulah dia bila berlaku perselisihan gini kena tengok lalu sahabat. Hak tu muktamad. Tak apalah, biarlah. Bila ulama khilaf tu bila ulama khilaf. Okey, dia kata 100 tahun, 200 tahun tu. Baik. Sekarang ni ada ulama kata boleh, dah tu ramah. Dah tu terdiri daripada salaful ummah. Atau ada kata boleh. Baik. Bila berlaku ini, farudduhu ila Allahi war Rasul. Kena kembali pada Allah dan Rasul. Quran kata Tuhan, hadis Tuhan, termasuk kembali pada Rasul itu adalah amalan sahabat. Sebab Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajis. Jadi tengok sahabat ada buat ke tidak. Kubur ni bukan kubur Baqi saja, di Madinah ada lagi kubur lain. Kalau Mekah tu lagi banyak kubur. Ada sekitar bukan Baqi saja. Ada ke sahabat buat gitu? Tak ada. Kubur Baqi, cuba tengok kubur sahabat di Baqi tu loh. Kubur Sayyidina Utsman di ujung tu loh. Biasa gitu. Letak batu kecil untuk tanda gitu. Tu ikut tak kita. Kena ingat ada kena buat kepala tu ikut tak kita. Bukan. Kalau hati-hati nak ambil ikut tes lain daripada sahabat akan jadi masalah. Pasal dua ayat. Tu orang panggil struktur agama kita. Struktur ni kalau orang itu boleh rosak bangunan. Bila kata struktur dia tak boleh langgar. Kalau benda ni boleh semua. Sahabat ni 70,000 lebih pada kuat kata Hafiz Najah. Mesti ada seorang buat. Dia kalau mengikut kita pengajian kita. Kalau seorang sahabat buat, orang lain tak buat. Sebenarnya tak boleh nak ikut lagi. Sebab tu dia ada istilah mana amalan umum sahabat. Kadang-kadang kalau ada seorang dua amal tu khusus untuk dia. Kadang-kadang Nabi ayat ke dia seorang. Tapi dalam bab kubur ni tak ada sahabat. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun Nabi beri pengkhususan. Boleh buat gitu. Lepas ni maklumat dia sangat kemah. Selepas ni dia sebut. Baik, cuba kita tengok lagi penjelasan. Jadi 3 tu. Maksud jadikan kubur sebagai masjid. Yang pertama salat di kubur termasuk sujud. Yang kedua sujud menghadap kubur. Juga salat dan berdoa kepada dia. Manakala tidak salat pun sujud syukur ke. Yang ketiga, membangun masjid di atas kubur dan salat dari dia. Ataupun buat bangun ni. Memang semaya. Anda tanya, dia pergi baca Quran, dia kata semaya. Tu anda ambil sekerak cerita. Kalau ambil habis tu tak boleh. Anda tanya orang lagi baca Quran pukul 11 malam tu. Di kubur comel tu. No. Dia kata memang semaya situ. Dia kata ada ekong dia tu. Waktu kain kuning belakang dia tu. Comel. Baik. Yang kedua. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata lagi. Dia kata tidak ada beza antara membangun masjid di atas kubur maupun memasukkan kubur dalam masjid. Semuanya haram kerana bahayanya dia pergi kepada ulun fisali. Dia akan pergi situ tadi. Pertama sekalinya tidak sunnah Rasulullah. Jangan dibuat. Kalau ada kena memang dalam kitab Fiqh Syafi'i kena buat kubur taklah kena pindah mesti. Terganggu. Tama-tama kalau orang tahu pula kalau anak-anak dia pergi. Bahaya ni boleh terganggu. Syaitan boleh ganggu kita.
Mana bahaya ke dia. Orang duduk sah keempat, sah ketiga tu tak apa dah. Kubur tu duduk belakang sikit. Orang semaya sah keempat, siapa ke sah ke belakang lagi. Dia nampak kubur tu. Dia tu tak apa ni kubur ni. Bukan dia. Kubur. Memang tak boleh. Zahir tu tak boleh. Memang dia tidak niat sembah kubur, tapi zahir tu tak boleh. Dia kena pindah. Baik, cuba tengok lagi. Dia buat lagi. Tak boleh dakot. Membangunkan masjid atas kubur ataupun buat kubur dalam masjid. Tak boleh. Baik. Yang ketiga. Adapun perihal kubur Nabi SAW yang sekarang ni berada di tengah masjid. Hal ini kita bincang dah sebelum ni. Asalnya bukan masjid. Asalnya, memang asal Pahlawan pun tidak diniat sebagai masjid. Kerana tu rumah Nabi. Bilik Aisyah. Situ Nabi wafat. Situ Nabi dikebumikan. Dia bukan masjid. Dia bukan masjid. Dan kalau dulu mereka awam, memang dia dulu luar pun cuma tepi masjid. Cuma dia jadi nampak macam duduk dalam bila diperluahkan masjid. Maknanya kubur tu suku. Tak termasuk dalam perbincangan ni. Lepas tu anda tengok dalam kitab ada lah. Sana pun tak ada orang yang kata Aisyah duduk semaya tepi kubur Nabi. Muka bilik dia. Dia sebut Aisyah buat tirah. Selepas ada senoma situ kan. Lepas ada senoma Aisyah buat tirah Aisyah semaya. Dia kata tu Aisyah pun semaya. Saya ke tidak? Mari kat sana. Sana pun tak ada. Baik, kalau kita kata ada lah. Aisyah buat tirah tu apa? Maknanya kubur tu selepas tirah. Sebelum tu tidak. Sebab tu memang bilik dia. Tempat dia semaya, tempat dia tidur. Hadis-hadis apa kena Nabi semaya malam dalam bilik tu lah. Kalau kita kata, kalau dia nak terima, tapi tak boleh terima, ke sana pun tak ada. Tapi ada lagi tak, dia masuk di atas anak ni, tengok bukti. Buat maya kubur, Aisyah maya. Anak kata dia, Aisyah maya dalam bilik dia. Ada kata kubur Nabi duduk dalam bilik tu. Enggak bilik dulu, baru kubur. Ada nak kecek gong gitu ni. Lepas tu tidak kan dalam kitab tu memang dia sebut Aisyah buat tirah. Maknanya bila buat tirah tu tidak masjid tu. Dah lah, yalah kalau kita nak mudah kan, kalau saya Maulana mudah, dah tak saya sesama sana. Tak usah kerja banyak. Nak kerja banyak enggak benda tak saya tahu mana ada. Cerita, sekadar cerita. Bukan dalil. Ya, baik seterusnya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Dia kata masjid haruh tu makna wajib tu. Ni bahasa Indonesia. Kalau dalam kita baca kitab, kalau sebut haruh bahasa Indonesia makna wajib. Masjid wajib dibongkar jika dibangun di atas kubur. Sebagaimana halnya kubur, kalau dia berada dalam masjid, dia kena pindah kubur. Pendapat ini telah disebut oleh Imam Ahmad dan juga tokoh-tokoh ulama yang lain. Tidak boleh bersatu antara masjid dan kubur. Jika salah satu ada, maka yang lain wajib tidak ada. Mana yang terakhir didirikan, itulah yang diroboh, dibongkar. Jika didirikan bersama, mana buat kubur, sekali buat masjid, maka tidak boleh diteruskan pembangunan itu. Kena hentikan. Kena pilih, nak kekal kubur ke nak kekal masjid. Dan wakaf masjid tersebut dianggap batal, tak terpakai. Wakaf masjid untuk buat di atas kubur tak terpakai. Itu dia panggil wakaf mullah yang tidak boleh ditunaikan. Jika masjid tetap berdiri, maka tidak boleh salat dalam masjid yang ada kubur. Berdasarkan larangan daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah melaknat. Rasulullah menyebutkan laknat terhadap orang yang menjadikan kubur sebagai tempat sujud, yang di masjid, atau menyalakan lampu lilak, lantaran lampu lilak lah. Sebab kalau tengok dalam internet tu, dia lampu lilak tu sebab malam raya tu dia kubur tu guru dia ni di India ni. Comel lah. Patu bunga, berapa jenis bunga, tak apa tanah tu bunga, patu kapek semua, patu ada ekong, setengah tu ada kipas. Dengan anak tu ada 200 lebih gambar tu, satu saja. Kau buat kubur comel-comel ni, Jadi kalau pergi di Selangor, nampak nah kubur kapal atau bukit tu comel. Siapa dia buat macam tempat pelancongnya kubur tu. Orang Islam dia tak boleh serupa. Orang Islam dia tidak gitu. Kubur dia sekadar bersih saja. Kubur dia kena bersih. Tu ya. Tidak kata ada bangunan comel, supaya tempat orang panggil apa, jerak orang kapal tu dah. Jerak orang kapal. Anak kita tengok. Comel lah dia buat. Dia tulis nanti keluarga siapa. Mahal tu.
tempat pelancong ni. Dia siapa ada, dia buat macam apa ni, outlet lah untuk pergi situ. Lepas tu dia ada tabung dia sedia untuk derma. Sebab kebetulan kawasan tu lalu aku kuliah nak. Tengok sama. Duk jauh nampak dah atas bukit. Semua tu bukit. Enggak, dia tak boleh buat dah tu. Sebab dia tu dia ada orang situ cerita pada anak lah. Mana hak tu orang yang urus tu dapat untung besar. Sebab misalnya 10 kali 10 tu berapa kos dia bayar. Dan kos penyelenggaraan, maintenance dia tu dia kena bayar pula. Fee dia tu setiap bulan berapa. Sebab tu dia bersih comel. Pokok tu bunga, pelbagai jenis bunga. Tu comel dia orang. Pakai jalan nak pergi ke bukit tu, orang tengok memang comel spot istana. Spot kita nak masuk istana. Ada orang Islam berteliu juga, titik juga mula nawak kepada kubur orang. Tak kena lah. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Dia tak serupa. Sebab itulah kubur Baqi itulah contoh. Kubur Baqi. Sebab tu anda nak fikir-fikir, apa kita ni kena pergi Mekah, kena pergi mana. Kita nak tengok Islam asas itu. Lain rosak situ Nabi jamin, tak rosak. Baik. Baik, seterusnya. Rasulullah SAW telah laknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu di atas dia. Itulah dinul Islam. Itulah cara hidup agama yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Muhammad SAW meskipun dianggap asing oleh manusia sebagaimana yang engkau saksikan. Kesimpulan, apa yang disebutkan oleh penulis dalam dua bab ini, bab ni dan bab selepas ni. Cuba tengok bab yang ke-21. Sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Itulah hakikat berhala yang duduk Mekah tu. Itulah hakikat ini. Selepas ni. Jadi bab ni adalah jadi kalau kita gabungkan dua bab ni, kita fahami dua bab ni, dia akan menjadi jelas kepada kita. Sebab apa? Sebab dua bab ni menyebutkan secara detail tentang perbuatan yang dilakukan di sisi perkuburan orang saleh dan selain mereka, iaitu ada dua macam, yang disyariatkan dan yang dilarang. Baik. Bila kita bercakap tentang kubur, tak kira kubur siapa pun, dia ada yang dia panggil ziarah masyru'ah dengan ziarah mubtadi'ah. Ziarah yang disyariat, ziarah yang dikatakan apa ni, bid'ah. Mubtada' yang dikatakan bid'ah. Baik. Yang ziarah yang dikatakan syariat bila di kubur, iaitu yang diperintahkan oleh Allah, seperti berziarah kubur sesuai dengan sunnah. Syariat ni mana sunnah. Tidak dengan perjalanan, tidak dengan melalui orang panggil musafir. Kubur jauh tu, di Yaman tu. Saya habis duit banyak mana, sanggup pergi. Tak perlu. Apa tak perlu? Sebab kita pergi kubur sini pun serupa kelebihan dia. Tak ada lebih ke apa. Buah masjid gitu. Kecuali 3 buah masjid atau 4 buah masjid. Bayangkan kalau kita nak pergi masjid, berapa dengan niat nak pergi itikaf sana. Bodoh tu. Berapa? Sebab itikaf sini pun serupa masjid sini tak ada beza. Jadi kiwak ke dia. Oh, dia nak pergi tengok okey dia comel. Rakyat nak pergi tengok tu. Biar je lah. Nak pergi tengok, nak pergi melancong, misalnya pergi ke Turki, pergi ke masjid Sofia tu, Hagia Sofia. Boleh nak tengok kita. Ya, kalau pergi gitu takut ada maksud lain. Sebab kalau setengah-setengah kubur tu dia pergi tu dengan maksud ada kelebihan. Sebab kubur wali, pergi dengan maksud tu. Tak ada. Tak ada gitu. Sebab masjid pun tak ada siapa kubur. Masjid comel setahu mana kita pergi dengan maksud kerana anggap ada kelebihan nak pergi semaya situ. Tak ada pedah tu. Apa? Semaya sini pun boleh pada sumpah Muka masjid lebih ni 3 tu Atau 4 capur kubak lagi. Masjid Madinah siapa apa? 100 ribu. Nah, Masjid Madinah 1000 lebih. Patut masjid lain sumpah itu. Jadi kalau masjid begitu kubur tak akan sampai tahap tu. Bakal ada larangan. Lepas ni dia sebutlah lebih detail lagi. Baik.
Ni dia sebut secara ringkas lah, tapi cukup dah ni. Setakat ni sebenarnya. Bila lagi kubur kena ke dia? Doa. Mendoakan dua perkara. Sini dia sebut ringkas. Dia wadah tu. Mendoakan kebaikan dan keampunan. Dua tu sebut dalam hadis. Tak kira dah kubur tu, kubur keluarga kita ke, kubur lain. Kalau kubur keluarga kita, kita doa secara khusus. Kalau kubur lain, doa secara umum. Misalnya kita kata, Ya Allah, kita pergi kubur, Ya Allah, tempatkanlah ibu bapa saya ni di tempat yang baik, di alam barzah. Boleh, kita tak tahu ke Arab, kita ngomong ke Melayu. Boleh. Berilah keampunan daripada ibu bapa saya dan juga kepada seluruh, supaya kita doa Allahumma ighfir lana dzunubana wali masyaikhina wali jami'. Supaya mula-mula pada ibu bapa, lepas tu kepada orang yang dekat, lepas tu semua orang Islam, mukmin dan mukminat. Kubur berlaku itu ya sunnahnya. Lepas tu kita kena gambarkan dalam minda, ingat kepada alam barzakh, alam akhirat, ingat kepada mati. Tu sunnah dia. Sebab ingat kepada mati ni dia boleh menyebabkan seorang itu jadi insaf, jadi takut nak buat maksiat. Itu kelebihan dia. Sebab itulah dalam kitab Syafi'i, kalau kita pergi ziarah kubur kafir, ada juga kelebihan. Sebab ingat ke mati, bawa ke kadang-kadang lebih lagi. Mintalah aku mati dalam keadaan tauhid. Takut jadi seperti tu. Kubur tu kita pergi. Tambah-tambah kalau orang keluarga dia ada tidak Islam, dia pergi kubur keluarga dia mati, dia lagi semangat tinggi. Lepas tu semangat untuk dakwah. Apa? Takut mak dia, takut dia mati dalam keadaan kafir. Makna kadang-kadang ni kubur kafir dia lebih menimbulkan semangat lebih daripada kubur Islam. Kadang-kadang. Sebab tu dalam Fiqh Syafi'i kata pergi kubur kafir boleh juga kelebihan. Kelebihan yang disebut dalam hadis. Ingat ke mati, jadi juru. Cuma tak boleh doa lah, moga dia kafir. Tapi kok mana pun kita akan bersyukur sebab kita Islam, dan kita akan berdoa biar kita kekal tahqiqut tauhid sampai mati. Baik. Jadi bila kita pergi ziarah, kita doa kebaikan dan doa keampunan kepada penghuni kubur. Tu. Minta ampun, maaf dan rahmat untuk mereka serta berbuat baik pada diri mereka sendiri dengan mengikuti sunnah, mengingat hari akhirat dan mengambil pelajaran dan ibrah daripada ziarah kubur. Hak tu ya, dalam sunnah ya. Tu ya sebenarnya. Jadi pergi kubur mana-mana pakai dapat sama saja. Hak tu hak masyru'ah. Adapun yang dilarang bila pergi kubur tu ada dua macam juga. Yang pertama perbuatan yang diharamkan dan merupakan sebab kepada syirik. Wasilah boleh membawa pada syirik, seperti minta berkat dengan orang mati di kubur. Minta berkat, bertawassul kepada Allah melalui penghuni kubur. Dia tidak minta direct, tapi dia melalui orang mati itu, supaya orang mati itu minta kepada Allah Ta'ala. Orang yang begini sebenarnya dalam hati dia menganggap orang yang mati dalam kubur tu dia hidup sebenarnya, sehingga dia boleh tolong orang hidup. Dia tu hidup, dia tak mati. Berat lagi dia kata masa dia mati dia jadi lebih hidup pada masa dia hidup. Ni parut lagi. Semua tu tak ada dalil tu. Dia panggil ngabel, dia panggil. Bahasa Kelantan panggil ngabel. Ngabel ni itu khayalan. Khayalan saja. Tak ada dalil pun. Enggak khayalan dalam bab ni. Dia bukan khayalan biasa ni. Khayalan yang boleh merosakkan akidah. Itu bahaya tu. Salat di sisi dia. Bapa salat tu bapa? Cuba ya. Bapa salat. Nak kata sunnah tak ada. Bapa buat. Salat tu kerana menganggap tempat tu ada berkat. Atau seperti meninggikan dan membangunkan bangunan pada kubur tersebut. Jadi kita kata bawa bunga kan, ya bawa bunga, tabur bunga juga. Itu langsung tak kena dengan cara agama kita. Orang ni buat buat ramah ni, buat tarikat, buat kubur tu, buat guru-guru mereka, buat Kristian, buat memang lagu tu lah. Oh Islam tak ada gitu. So, beli bunga, lepas tu dia pula air tu, air mawar tu, air bau sedap tu. Tu tak kena, tu berlebihan tu. Tu sudah ada bentuk pemujian. Kalau tak sampai ibadat ada bentuk pemujian. Sudah berlaku ya? Baik, seterusnya. Yang kedua, syirik besar. Syirik besar.
Syirik besar ni maksudnya syirik yang menyebabkan seorang itu jadi tidak Islam, segala pahala dia hilang. Dan tidak akan kembali lagi itu. Mana kalau dia masuk Islam, dia kena bina semula pahala tu. Na'udzubillah min zalik. Syirik besar iaitu seperti berdoa kepada penghuni kubur, minta direct, bukan minta kepada Allah lagi, minta terus kepada orang mati itu. Tidak kata tawassul dak dah, minta terus. Ni syirik akbar. Beristirasah, yakni minta tolong ketika sulit kepada mereka. Misalnya kalau Syiah agak terkenal, dah apa pun ada setengah tu. Anak tak tengok sendiri, ada sains kita. Bila dia suka, ya Sidi Ahmad. Ya Sidi Ahmad, arithni. Wahai Sidi Ahmad, tolonglah aku. Sidi Ahmad ni mati berapa ratus tahun. Seorang ahli sufi ya. Ataupun dia minta, kalau Syiah agak, ni Syiah dia kena berdiri, kena cedera, kena tembak di pohon dia. Dia tak boleh nak bangun lah. Jadi anda tengok tu dalam video tu, dia jadi pohon dia patah, kena peluru. Hampir hancur, terkolai lah. Dia tak boleh nak bangun. Tapi dia gerak tu, dia kena erit kaki sebab putus tulang. Dia kata ke dia? Dia akak panggil, Ya Ali Madad, Arithni. 3 kali. Wahai Ali, tolonglah aku. Tu dia panggil istirasah. Hak tu tali. Baik, seterusnya meminta keperluan dunia maupun akhirat kepada mereka, maka perbuatan ini merupakan syirik besar seperti yang dilakukan para penyembah berhala. Supaya baik, kena ingat benda ni benda yang tak perlu pun, sebab tak ada sebut sama dah. Kalau perkara yang ulama kata boleh membawa pada syirik, benda ni haram, benda tu tak perlu untuk kehidupan beragama kita. Tak perlu. Cuba kaji fikir, perlu ke? Baik, ni sedikit ringkas sebab anda nak ambil apa tu memang molek tu kandung yang bab. Baik, kita kata minta sama ada atas nama istirasah ke, minta sama ada atas nama tawassul ke, semua tu dia bersifat minta doa. Dia bab doa tu. Istirasah ni bab doa, tawassul ni bab doa. Baik, jadi dalam keadaan ada dua. Ada doa yang masyru'ah, doa sabit, memang kena doa, tak doa tak ni. Ada selagi doa yang dilarang, doa pada orang mati, tak kira sama ada direct pada dia, tu lebih jelas lah tak boleh. Ataupun minta dengan dia tu atas akidah sebenarnya. Orang ni mampu mempengaruhi Allah supaya Allah terima. Sebab kalau kita direct, mungkin Allah tak terima. Perbuatan itulah tawassul. Kalau tidak, apa beda kita suruh dia minta dia lah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nak kali nak doa baca tu. Jadi isunya doa baik. Katakanlah tak boleh jadi masalah kalau kita ni kalau tak ambil doa tu. Sedangkan doa lain beribu lagi. Sampai kita berjilid-jilid sebut tentang doa, zikir doa. Jadi kalau tolak ni pun tak ada masalah. Bahkan lebih akid, lebih bersih, lebih suci, lebih benar lagi akidah kita. Sebab tak nak kata setiap benda yang ulama pertikar, benda tu sebenarnya ada pilihan lain yang lebih sunnah. Yang sunnah, bukan lebih sunnah, yang sunnah. Tak boleh berdoa melalui keadaan tawassul. Tak boleh berdoa melalui keadaan istirasah. Doa lain belana lagi. Siap dengan kelebihan Nabi sebut. Doa ni kelebihan gini. Siap dengan kelebihan. Sebab itulah setengah saya baik Maulana, dia kata masalah orang Melayu kita ni nanti tak boleh nak beza suara dengan tai kubah. Muka hidup somak. Suara ni dia tak ada daun besar dengan tai lembu. Kan dia warna dekat-dekat tu. Dia gelap, muka dia banyak bola angin tu, banyak awan, jadi gelap semua. Kat hidup somak tak bang. Dia tengok mana? Dia katanya pergi ambil tai kubah, tai lembu, tak boleh nak beza. Sebab dia tengok nak sopa dengan suara. Jodoh mati. Tak ada beza. Bapa tu sibuk dengan nak ambil benda yang tadi terpanam. Nampak kecek kalau akak nikah khilaf. Sekarang. Ingat, saat ini ada malas pun sekata lah. Kalau nak ngelak pada khilaf panam, nak kecek. Kita nak keluar daripada khilaf, ambil aje lah. Tengok nak takwil lagi.
Hak tu khilaf ke dia? Khilaf antara bukan kata ialah kalau kita kata tak sah pula dia tak jadi zina. Ulama tak guna. Ulama kata jadi syubhah. Ulama tak guna zina. Dan kita tengok lagi tak mana. Katalah nikah. Siapa dia nikah bukan tukar kebun. Tok peti. Tiba-tiba kata zina. Nak kata mana tu. Ada apa gerayuk. Kau mana? Pelajur tu. Wah kau bencinya kepada orang yang tertentu ni. Siapa jadi tak teringat dah ilmu tak. Kaya tak kerti bagi lagi. Budak sekolah menengah kerti tu. Mana kalau berdebat kat nunginnya lah. No. Hak tu lah. Bukan sekadar 3 mazhab. Dalam setengah mazhab Syafi'i ada kata boleh qabil tu. Ustaz Nasir dia sebut mungkin nak jadi saksi. Ustaz Nasir nikah dengan Tugu Pondok Ayasin. Qabil tu ya. Membereh. Noh lah. Ana ada pokok itu. Malah ana tulis nama. Ada dalam gotu nikah dia. Saksi ana lah. Pokok tu tepi. Qabil tu ya. Tak ada nikah. Tak ada. Ayasin. Siapa dia Ayasin? Tugu Pondok. Syekh Pondok. Tak ada apa. Dia faham. Baik, kalau salah pun, dia hanya jadi syubhah. Oleh balik, dia tak jadi zina. Tak jadi zina, kalau salah. Gak ni tak salah. Gak pendapat kata tak boleh tu. Pendapat mazhab Syafi'i bukan kata jumhur pun. Bukan kata ijma'. Kalau jumhur mungkin sebab ada satu pendapat wajhum min qauli Syafi'iyah. Tu ya. Lepas tu kalau tidak kira hak 3 mazhab tu dah. Hak lain ulama-ulama Imam Bukhari boleh berlaku. Qabil tu. Kau terima ke dia maksudnya? Waktu anda tanya, saya tak terima dia cakap yang anak tak jelas. Kau terima sebab ni? No. Ya? Kan gini, kau tahu benda-benda gitu. Tu mana nak? Orang pun cuma makna tu. Ni khilaf ni bukan bak afdal, bak syirik, tak syirik. Hak ni lah kena keluar daripada khilaf lebih aulanya. Khuruj minal khilaf aula. Hak ni lah. Sebab ada ulama kata syirik. Dia ramah main. Dah tak ada dalil daripada generasi awal. Buat kerja lagi. Sepatutnya nak keluar daripada khilaf. Jangan buat ni. Lebih aula. Sebab ni bak kafir. Bak syirik-syirik ni kafir. Gitulah. Jadi jangan berdoa lah gitu. Jadi tu gitulah. Baik, cuba tengok lagi di sini. Kandungnya bab ini. Yang pertama, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang membangun tempat beribadat kepada Allah di sisi kubur orang saleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun baik niat dia. Sebab tu anda sebut awal lagi, kita tidak bincang niat dia, kita bincang perbuatan zahir dia. Dan Nabi kata syirarun nas, seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk Allah, manusia di hadapan Allah. Baca Quran itu tidak ibadat. Salat itu tidak ibadat. Tak boleh buat kubur. Lepas tu kita kira baca buku pelembaga ada kata. Okey nak pergi depan kubur gitu. Baca buku pelembaga belakang buku anak dia ke buku sekolah ke ada ke pelembaga. Tak kena baca tu. Mesti baca ke Allah. Orang tak pertikau tu dia pergi tak baca nak baca. Tapi pergi dengan niat pula geta nak baca Quran. So pergi masjid, niat pula geta nak baca Quran. Tu tadi. So kita kata dalam lepak makan lepas hati kan. Pergi, engkau sekali lagi pun dia duk masuk sama. Sekadar tu tak apa ni melih lembu. Apa ke lembu? Yang melih. Tu orang pertikahnya. Kita pergi mak daun kita, berlaku kematian buat daun. Mak daun kita dia pergi, dia suruh kita makan nasi. Makan pergi. Engkau sekali pun makan juga. Masa hidup pun. Hak tu tak masuk ke duri. Ni dok ni. Mulai lembu. Saya kok. Ni kena faham boleh. Kena faham boleh. Baik. Yang kedua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka dan tempat. Dia tempat ada rupaka ni ke boleh mana rupaka? Replika. Replika di sini ni maksudnya dia semacam apa ni panggil objek lah, macam patung, arca dan sebagainya. Itu tak boleh, memang tak boleh. Kubur ni pun dia termasuk juga. Kubur ni dia tak boleh. Dia bukan sekadar dalam tempat ibadat. Dia rumah kita. Apa rumah kita? Sebab rumah ni tempat ibadat.
rumah kita ni. Sebab tu Nabi kata la taj'alu apa ni? Apa ni? Nabi kata jangan kamu jadikan la taj'alu buyutakum qabra. Nabi kata jangan kamu la taj'alu buyutakum qabra. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. La taj'alu kubur anbiya'i jangan kamu jadikan kubur Nabi kamu sebuah masjid. Cuba perhati dua hadis. Jangan jadikan kubur Nabi seperti masjid. Berkait dengan rumah, jangan jadikan rumah seperti kubur. Ke dia maksudnya. Cuba perhati balik. Kalau kubur, jangan jadi kubur para Nabi. Kubur orang lain lagi tak boleh lah. Kubur Nabi pun tak boleh. Jangan jadikan kubur Nabi kamu seperti masjid. Seperti yang mana buat Yahudi Nasara. La tatruni kama tatratin Nasara wal Yahud anbiya'ahum. Tapi kalau buat rumah, jangan jadikan rumah seperti kubur. Maknanya daripada dua hadis ni, kubur-kubur ni dia bukan tempat ibadat. Jadi bila jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, maknanya kamu kena beribadat di rumah kamu. Kena penuhi dengan ibadat. 24 jam tak apa. Khususnya sunat-sunat. Jangan jadi suami salihah yang bayar rumah. No. Jangan jadi gitu. Gitulah. Jadi kalau kita perhati hadis itu, kita buat perbandingan ke, bagi anak jelas benar itu. Baik. Nombor 3. Cuba tengok nombor 3. Mengambil pelajaran dengan semaksimal mungkin. Kita ambil pelajaran ni sebanyak mungkin. Kita buat setakat semaksimal mungkin. Sebab dalam agama kita ni, kalau perkara yang kena buat dalam hadis tersebut, kita buat setakat yang kita mampu. Sebab kita tak boleh buat semua sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni daripada masuk wilayah siapa merintah kat kita, tidak memerintah, kita tidak hakim, kita tidak terlibat dengan perniagaan. Tak payah, tak terlibat itu. Tapi hak lain, hak kita terlibat, kena buat. Mari masjid, mari pergi ke kedai, naik kereta, semua ada sunnah, buat boleh buat. Atau hakim. Kalau hakim nak mana sunnah berkait dengan hakim, berkait dengan peguam, berkait dengan petani, kita tak terlibat semua. Sebab tu buat setakat kita boleh buat dengan kadar kemampuan kita dalam profesi kita. Adapun bab larangan, Nabi tak guna gitu. Hak larangan ni kena tinggal semua. Sebab dia tak banyak. Dan dia termasuk dalam perkara yang kena tinggalkan. Sebab sesuatu yang kena tinggal ni sebenarnya dia lebih mudah daripada yang kena buat. Sebenarnya tinggal. Kan? Jadi kita ambil semualah hak Nabi lakukan. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan terlebih dahulu pada para sahabat bahawa orang yang membangunkan tempat ibadat di sekitar kubur orang saleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Dalam hadis kita baca tadi. Kemudian hadis kita baca tadi begitu. Kemudian 5 hari sebelum Nabi wafat, yang anda sebut tadi ni, kena perhati malah. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi telah mengeluarkan kenyataan yang bersifat hadis qauli. Hadis qauli ni Nabi sebut, yang mana Nabi larang umat dia menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Tadilah la taj'alu qabri masajida. Nabi kata jangan kamu jadikan kubur aku sebagai masjid, seperti mana Yahudi jadikan kubur anbiya'ahum masajida. Kama ja'alal yahud wan nasara kubur anbiya'ihim masajida. Atau hadis. Waktu 5 hari sebelum meninggal dunia. Orang dekat nak mati ni sebut benda, main benda tu penting. 5 hari nak wafat, Nabi sebut. Baik, tak habis lagi. Bahkan Nabi SAW berasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang yang melakukan. Akhir sekali, hak tadi hadis 5 hari sebelum wafat. Maknanya lebih dekat nak mati tu Nabi tak puas hati lagi. Nabi laknat. Laknatullah, laknatullah ala man ja'ala kubur anbiya'i masajid. Gitulah lebih kurang. Kena tengok sebenarnya lafaz anda tak ingat dengan tepat. Tapi mafhum dia sangat jelas. Laknat Allah sesiapa yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Maknanya kalau Nabi pun tak boleh, orang lain tidak Nabi lagi lah tak boleh. Min babil aula. Kalau tadi 5 hari sebelum wafat, selepas tu tak puas hati, laknat pula. Jelas benar. Baik, Rasulullah SAW melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum pada masa itu kubur Nabi tak mati lagi.
Nabi pun tak tahu kubur dia mana masa tu. Lepas tu larangnya buat apa Nabi lari? Cuba buat mana? Buat apa Nabi lari? Lari ni supaya kita tidak melakukan sesuatu seperti puak-puak Yahudi. Jangan buat gitu. Maknanya umat Nabi sahabat tak berlaku gitu. Sampai Nabi tak berlaku. Jadi Nabi sebut jangan itu sebab apa? Isyarat kepada umat selepas ni. Selepas generasi sahabat. Jangan buat. Maknanya itu isyarat akan ada berlaku. Sebab tu ada larangan. Ni salah satu contoh larangan supaya jangan buat sedangkan perkara itu belum berlaku dan tidak berlaku lagi dan tidak berlaku pada nasi sahabat. Berlaku pun larang dah. Sebab apa tu? Sebab perbuatan ni pernah dilakukan oleh umat Islam terdahulu. Mereka jadi kafir, jadi syirik kerana perbuatan ni. Tu. Anak sebut gitu tu sebab gini. Sebab ada setengah-setengah bila kita lari ni tak apalah enggak ada Nabi lari setengah-setengah tu. Nabi tak lari pun. Dia tanya gitu. Nabi tak lari. Maknanya kalau Nabi lari, nak lari wanung, benda tu tak ada berlaku zaman Nabi. Anda duk rasa lah, anda duk fikir, duk tengok. Apa Nabi tak lari dia punya ni lah kita kata tahlil kubur tu. No. Kalau orang Yahudi pun tak buat lagu tu. Sebab orang Yahudi buat Nabi lari. Jangan buat gitu. Sumpah buat Yahudi. Bahkan dia tahlil pun tak ada. Zaman tu. Kalau tidak Nabi lari dia. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Sebab kalau orang Yahudi buat amalan, Nabi kekal kan. Nabi tak lari amalan. Lepas tu kaedah dalam agama kita, kalau dalam bab ibadat, apa yang ada di zaman Nabi, maka itulah yang ada zaman kita. Mana ibadat ni dia tidak ada pembaharuan ibadat. Zaman Nabi tak ada, zaman kita ada. Itu tidak nama ibadat kalau lagu tu. Sifat ibadat dia tidak gitu. Kena faham lah tu. Itu struktur juga. Makna kalau ada semaya, semaya mana semaya ada zaman Nabi, semaya tu yang kena ada zaman kita. Tak boleh lebih pada tu. Tu kan. Ni ada sahabat semaya nak jumpa Tuhan. Semaya nak jumpa Tuhan. Ada tak silapnya 3 kaifiat. Rakaat pertama baca ayat ni, rakaat kedua baca ayat ni, lepas tu doanya kena lengkap, siap. Tak boleh baca lain. Tu termasuk dalam bid'ah. Bagi anak tu bid'ah hakikiyah. Hakikat. Tak ada contoh lagu tu. Semua tu 4 rakaat sesal. Mana ada semai sunat 4 rakaat saja ya. Yalah kalau kita belajar tu dia setengah-setengah ulama kata kalau apa ni siang hari lalu tu berkilah lagi. Tak apalah. Baik, cuba kita tengok di sini ya. Yang kelima, menjadikan kubur Nabi-Nabi sebagai tempat ibadat. Ni jadi budaya, tradisi buat Yahudi dan Nasrani. Tu Nabi tak wira. La tatruni kama tatratin nasara wal yahud kubur anbiya'ihim. Jangan kamu buat kubur aku supaya Yahudi buat kubur Nabi-Nabi mereka. Tak pun dia Yahudi buat. Nabi sendiri sebut dari riwayat lain. Dia jadi tempat ibadat kubur Nabi mereka. Jadi bila nak buat tempat ibadat, dia kena buat bangunan. Tu buat bangunan comel. Situ ada kubur tengah. Itu perangai Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, Rasulullah SAW melaknat mereka kerana perbuatan mereka ini. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu. Apa tujuan Nabi laknat tu? Laknat. Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dimaksudkan untuk memperingatkan kita supaya kita menjauhi perbuatan semacam itu terhadap kubur dia, kubur Nabi. Yang ke-8, alasan atau sebab kenapa disembunyikan, tidak dizahirkan secara terbuka kubur Nabi SAW kerana dibimbangi jadi tempat ibadat. Hal ini Aisyah sebut sendiri. Kita bincang dah sebelum. Aisyah antara yang sebut apa kubur Nabi itu ditutup. Takut orang silap faham. Takut berlaku kesilapan. Orang kemudian. Bayar kayak dulu. Anda sebut dah sebelum ni. Kayaknya gijilak dinding. Yang gijilak dinding. Sebab tu dia ada askar jaga.
Baik, seterusnya. Yang kesembilan, pengertian menjadikan kubur sebagai tempat ibadat, yaitu melakukan suatu ibadat seperti salat di kubur, sekalipun tidak dibangunkan di atas kubur itu sebuah tempat ibadat. Mana kubur tu tidak dibuat lantai pun, gitu ya. Tapi kismaya termasuk beribadat, termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Sebab masjid ni mana tempat sunyi. Baik, seterusnya Nabi sikit lagi. Nampak kena berhenti setakat tu dulu. Kita tangguh setakat itu dah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.